Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari tu saya dah explain pasal maksud asid dengan alkali. Okey, lepas tu kalau kita betul-betul baca buku teks tu, timbul persoalan daripada student. Apa pula ion hidroksonium? Okey, sebenarnya macam ni. Bila kita tengok setiap satu persamaan untuk asid ni kan, ni setiap satu ni kalau perasan sebenarnya apa ni, equation tu sebenarnya macam ni. So ini HCl, kita tambahkan air. Okay, apa yang berlaku adalah, okay, kalau kita ceraikan dia ni jadi ion hidrogen, dia ni jadi ion klorida. Okay, kalau kita ceraikan, sebab dia macam ni. Bila asid tu ada air, ada kehadiran air, asid tu akan mengion. Mengion means menjadi ion. So now dia dah jadi ion kan. What happens is ion hidrogen ni akan combine dengan air ni. Okay, so jadilah H3O positif. Kenapa ada positif? Sebab ni ada ion hidrogen kan. The other one is the chlorida. So ini sebenarnya ion hydroxonium. Okay, so kenapa originally saya tak tulis macam ni? Okay, so dalam SPM, dalam peringkat SPM, kita nak simplify, nak mudahkan supaya pelajar faham, because the idea is you mesti understand maksud asid itu sendiri. Okay, so sebenarnya asid bila ditambah air, okay, dia akan mengion. Mengion jadi apa? Jadi ion hidroksonium sebenarnya. Okay, tapi untuk kita mudahkan you supaya you tak pening, kita tulis seperti equation yang di atas ni. Ni semua ni. So, asid adalah satu bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. So, kalau you sebut asid adalah satu bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion hidroksonium pun there's no problem sebenarnya. Okay, so I hope it is clear. Ion hidroksonium ni sebenarnya yang wujud. Sama lah juga kalau kita guna ion asid nitrik. Sama, asid nitrik kita tambah air. Okay, asid nitrik ni kalau kita tambah air dia boleh mengion kan. Kalau dia mengion dia jadi gitu kan. So this ion hydrogen akan combine dengan air ni. Ni akan combine together, so akan jadi H3O positif dan akan hasilkan nitrat. So ini adalah ion hydroxonium. Itu sahaja. So saya harap tak ada confusion tentang kewujudan ion hydroxonium ni. Kita just nak simplify so that life is easier for you. Memang dalam silibusnya begitu. Kita gunakan istilah ion hydrogen. So bahan kimia, asid adalah satu bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion hydrogen. This is, saya tulislah supaya nampak. This is ion hydrogen. Kenapa ion? Dia ada charge. Kenapa hydrogen? Because H. Okay, so H plus. Okay, so I hope ini clear lah berkenaan dengan ion hydroxonium. Okay, so sebenarnya dalam video yang ini saya nak terangkan tentang kebiasaan asid. Apa maksud ni? Kebiasaan asid. Dia basically macam ni. Okay, kita tengok yang asid yang you tahu kan? Asid hidroklorik, asid nitrik, betul tak? Okay, siapa yang tak biasa lagi? Biasa-biasakan tulis ni. Ini asid sulfurik. Okay, kalau you tahu cuka adalah asid etanoik. Okay, nanti saya explain sedikit. Asid karbonik. Okay, so asid fosforik. Okay. Kebiasaan asid tu apa benda sebenarnya? Kenapa nama dia kebiasaan asid? Nama pelik kan? Okay, jangan pelik dengan nama dia. Okay, kebiasaan is just macam ni. The easier way to look at it is, bila asid itu mengion, ada berapa banyak ion hidrogen yang terhasil. Saya ulang. Bila asid itu mengion dalam air, kan asid dia akan mengion dalam air. Itu definition dia. Okay, dia akan hasilkan ion hidrogen kan? Okay, tapi berapa banyak ion hidrogen yang akan terhasil?
kalau satu ion hidrogen yang terhasil, asid itu adalah asid monoprotik. Okay, so kita ada 3 jenis. Asid monoprotik, asid diprotik, dan asid triprotik. Atau kalau mungkin you akan jumpa asid monobase, asid dui base, ataupun asid tribase. Okay, mono means 1, dui means 2, tri means 3. Okay, mono is 1, di is 2, tri is 3. Okay, so kalau kita tengok, kita kena tengok again lah kepada pengayonan ini. Asid hidroklorik kalau masukkan dalam air akan menghasilkan satu ion hidrogen. Okay, so menjadikan asid hidroklorik adalah asid apa? Monoprotik, sebab hasilkan hanya satu ion hidrogen. Okay, asid nitrik kalau mengayon dalam air akan hasilkan ion hidrogen dan ion nitrat. So ada berapa ion hidrogen? Ada satu. So asid nitrik also asid monoprotik. Okay, kita tengok asid sulfurik. Okay, asid sulfurik bila mengayon dalam air akan hasilkan ion hidrogen dan ion sulfat. Dan bila kita seimbangkan ni, kita ada 2 kat sini. So ada berapa ion hidrogen setiap satu molekul asid sulfurik ini? Ada 2. So menjadikan asid sulfurik adalah asid diprotik atau asid dui base. Okay, kita skip dulu asid etanoik ini. Kita tengok yang seterusnya, asid karbonik. Okay, asid karbonik sebenarnya asid lemah. So saya buat double headed arrow lah ya. Bila dia adalah satu asid lemah, kita buat double headed arrow. Kenapa saya panggil double headed? Double headed means 2 kepala. Kenapa 2 kepala? Sebab arrow ni ada 2 kepala macam tu. So kalau ada air, okay, apa yang berlaku adalah ion hidrogen akan terhasil dalam kes ni dengan ion karbonat lah. Dan kalau kita tengok, dia ada 2 ion hidrogen. So asid karbonik ialah asid diprotik juga, sama seperti asid sulfurik. Okay, asid yang seterusnya adalah asid fosforik. Oh, saya patut tulis nama, nanti saya tulis nama. Okay, asid fosforik pun kita letak air, okay, akan menghasilkan ion hidrogen dan ion fosfat. Okay, mana saya nak tahu berapa banyak ion hidrogen yang terhasil? Bila kita seimbangkan. Okay, so kita seimbang kebersamaan ini, nampak ada 3 kat sini, so kita letak 3 kat sini. So menjadikan asid fosforik ini adalah satu asid triprotik atau asid tribase. Okay, so kalau kita tengok pula asid etanoik. Okay, asid etanoik adalah satu asid organik. So special sikit. Oh, dia double headed arrow juga, sorry. Sebab dia juga asid lemah. Yalah, cuka kan. Kalau dia asid kuat, payahlah sikit kita nak masukkan dalam makanan. So ini air. Okay, hidrogen yang menunjukkan dia adalah asid is actually hidrogen yang di belakang ni, bukan hidrogen yang tengah-tengah ni. Saya ulang. Hidrogen yang menunjukkan dia adalah satu asid etanoik ni, cuka ni adalah satu asid, adalah hidrogen yang di belakang ni, not yang kat tengah-tengah. Dia kat ujung. Okey. So bila dia mengayon di dalam air, asid etanoik bila mengayon dalam air akan menghasilkan ion etanoik. Okey, saya cuma ceraikan dia, letak sini. Lepas tu ion hidrogen. So ada berapa ion hidrogen? Ada 1. So dia adalah asid monoprotik. So inilah kebiasaan asid. Setiap satu molekul asid tu boleh menghasilkan berapa banyak ion hidrogen. Itu adalah kebiasaan asid. So kalau saya label ni, ini asid hidroklorik, asid nitrik, asid sulfurik, asid etanoik.
Okey. Lepas tu asid karbonik. Okey. Dan asid fosforik. Okey. Soalan biasa yang kita terima adalah, adakah jika bilangan ion hidrogen itu banyak menunjukkan dia adalah asid kuat? Kalau bilangan ion hidrogen itu sikit, therefore dia adalah asid lemah. Jawapannya adalah no, bukan. Okay. Doesn't mean bilangan ion hidrogen itu banyak bila setiap satu molekul asid. Contoh macam asid fosforik lah, saya bagi contoh sebab dia yang paling banyak kan dalam kes semua ni kan. Satu molekul asid fosforik boleh menghasilkan 3 ion hidrogen. Tapi asid fosforik is actually asid yang lemah. Okay, you akan jumpa dalam subtopik yang seterusnya berkaitan dengan kekuatan asid. Okay, so tak bermakna bila setiap satu molekul asid tu bila dia mengion menjadi ion hidrogen, bila banyak ion hidrogen maksudnya dia adalah asid kuat. No, tak. It's just sifat asid tu. Macam manusia, just because dia kecil doesn't mean dia lemah. Just because dia besar doesn't mean dia kuat. Gitu. So samalah juga asid. Okay, so saya berhenti kat sini untuk kebiasaan asid sebab saya tak nak video ni terlalu panjang. So saya harap you faham tentang kebiasaan asid ni. So kebiasaan asid tu is actually, kita tengok definisinya pada buku teks ini. Kebiasaan asid merujuk kepada bilangan ion hidrogen yang boleh dihasilkan oleh satu molekul asid yang mengion dalam air. Which is what saya explain dah tadi lah kan. Okay. So saya berhenti kat sini. Kita akan jumpa dalam video yang seterusnya. Peranan air dalam menunjukkan sifat asid atau alkali. Okay, sekian. Terima kasih.